Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi. Okey, aku nak bawa isu hari ini ni untuk pengetahuan hampa semua. PAS tidak akan menang pilihan raya. PAS takkan menang punya pilihan raya. Tak kiralah pilihan raya yang ke-16, 17, 18, 19, ke-20, pilihan raya umum sampai pilihan raya umum yang ke-20, PAS takkan menang. Walaupun parti PAS ni kita duk dengar dia ditubuhkan tahun 60-an, aku tak nampak jalan untuk PAS menang. Takkanlah daripada tahun tertubuhnya parti PAS hingga hari ni, manusia di dalam Malaysia ni macam tak faham agama Islam. Malah lebih ramai orang lebih memahami agama Islam tidak bersama dengan parti PAS. Boleh je bersama dengan parti-parti lain, malah dapat buat apa yang betul-betulnya yang diajarkan oleh agama Islam. Tapi kalau mengharapkan parti PAS, PAS takkan dapat berjaya memerintah. Masuk pilihan raya yang ke berapa puluh ratus kali pun PAS takkan menang. Dan isu yang kedua, PAS ni gagal bayar hutang. Hutang apa? Hutang dengan penjilat dia sendiri. PAS tak bayar duit kepada penjilat PAS sendiri. Kan? Pengampu parti PAS untuk terhadap parti PAS ni, lalas dia tak mampu bayar. Dah berjutaan ringgit dan dah 7 tahun di bawah kepimpinan Hadi Awang. Why? Kenapa ni? Jadi tak payah nak panjang-panjang, aku akan bawakan hampa bersama dengan Iswadi dan hampa boleh dengar ucapan Iswadi Moni dan hampa boleh berfikir inilah ajaran Hadi Awang, ajaran yang dibawa oleh parti PAS. Oh, hutang tak apa, hutang tak apa, Islam dulu. Islam lebih penting daripada hutang. Sedangkan kan, puak ni sehingga kan boleh keluarkan kenyataan macam tu. Siapa yang menghancurkan imej agama Islam? Siapa yang menjatuhkan wajah-wajah baik agama Islam? Puak-puak ni ya, selama ni dah puluhan tahun dah merosakkan agama Islam. Terus merosakkan sehingga hari ni. Yang rasuah sudah jadi sedekah. Jomlah kita bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni dan last kali aku akan bagi ulasan aku. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berbicaralah dengan mereka dengan dengan hikmah dan berbicaralah dengan mereka kepada mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu ayat Quran sebut. Tetapi akhirnya kita ni apa tuan-tuan? Oh, tak ada sentimen. Semua main sentimen. Dan sentimen itu apa yang boleh membawa kemajuan kepada rakyat? Tak ada. Sentimen itu tak membawa apa-apa kemajuan kepada rakyat pun. Tetapi sentimen itu yang mereka mainkan sebab itu benda yang mudah nak jual. Orang dia mudah nak percaya. Dan walaupun mereka tak bayar hutang, tak ada masalah. Kita baca. Pencetak harakah geram, PAS bermewah tapi lihat bayar hutang. Setelah hampir 4 tahun laporan Malaysia Kini, berhubung hutang mencetak lidah rasmi PAS, iaitu harakah, bekas syarikat pencetaknya sekali lagi membangkitkan kegagalan parti itu dalam melunaskan hutang yang tertunggak. Pengurus NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd Husil Jan berkata, rasa geram melihat PAS dan sikap kepimpinannya yang didakwa bermewah-mewah namun gagal mengambil tanggungjawab membayar hutang harakah. Mereka pakai kereta mewah, boleh buat muktamar di IDCC Shah Alam dengan bayaran sudah tentu mencecah puluhan ribu ringgit. Tetapi soal hutang mereka tak ambil untuk diselesaikan. Saya tambah lagi, siap boleh bagi duit kepada pengundi. Wallahi kami akan undi PAS. Sudah hampir 7 tahun hutang tertunggak tak dibayar sepenuhnya, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Untuk rekod, sekitar 2019, Malaysia Kini pernah melaporkan isu hutang membabitkan harakah dan pencetak berkenaan. Ia membabitkan hutang harakah dengan 2 syarikat iaitu Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd, Angkatan Edaran dan NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd. Angkatan Edaran sudah muflis. Allah, muflis dah member tu. Dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Resources sebagai pengganti dan terus mencetak harakah pada ketika itu. Syarikat dah bankrupt, tak payah bayar. Bagaimanapun hutang harakah dengan Angkatan Edaran telah muflis lebih banyak sehingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding hutang dengan NAJ yang hanya lebih kurang 600,000.
Hussein berkata PAS dan Harakah enggan membayar hutangnya dengan angkatan edaran atas alasan syarikat itu telah gulung tikar, tuan-tuan. Menurutnya, syarikat tersebut menanggung beban hutang dengan pembekal kerana Harakah tidak mahu menjelaskan hutangnya. Dalam keadaan ekonomi yang sukar ini, kita perlukan sumber keuangan segera sebagai modal pusingan untuk teruskan perniagaan. Pemimpin PAS kononnya mengaku mengikut Al-Quran, hadis, ijma' ulama' sebagai panduan, tetapi sebaliknya menggunakan hukum sekular dan mengenepikan hukum Islam kerana enggan bayar hutang, bidasnya. Sementara itu, peguam mewakili Energy Resources Putra Taulan Rasul ketika dihubungi berkata pihaknya sudah mengemukakan tuntutan terhadap PAS, Sejak Agung Taqiyuddin dan penerbit Harakah iaitu Galeri Media Serba Nikah Sdn Bhd. Pihak kami juga sudah memfailkan permohonan penghakiman terus kepada mahkamah dalam usaha menyelesaikan tuntutan anak guam dan menunggu keputusan mahkamah, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kini sedang menghubungi pihak PAS dan Harakah bagi mendapatkan respons mereka. Ini adalah artikel yang ditulis pada tahun 2019. Pencetak masih harapkan Harakah lunaskan hutang. Kemudian ditulis PAS, jika PAS faham erti tanggungjawab, sudah tentu hutang Harakah dibayar. PAS ternyata gagal menguruskan keuangan dengan baik kerana gagal membayar hutang pencetak walaupun sudah berlarutan selama 7 tahun, kata ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Faiz Fazil. Menurutnya, rintihan pencetak itu yang menuntut hutang sehingga terpaksa membawa kes ke mahkamah juga menunjukkan PAS tidak prihatin terhadap kebajikan rakyat. Sudah pasti kos pencetak telah dikira dalam kos penerbitan Harakah. Peliknya, hasil jualan tidak pula digunakan membayar tuntutan. Ini sebaliknya, sikap tidak bertanggungjawab terhadap rakyat kerana syarikat tersebut sudah pasti menyeramai pekerja yang makan gaji dengan mereka. Jika PAS faham erti tanggungjawab berprihatin, sudah pasti mereka membayar tuntutan pencetak. Isu dia tuan-tuan macam ni. Dia tak bayar hutang, tu je isu dia. Kan, kadang-kadang kita terfikir kan, sembang serban kat kepala kan, jubah, cakap tentang Islam kan, degar-degar ni memperjuangkan rakyat, kita akan jadi pemerintah yang baik. Tuan-tuan, kalau yang duit tu pun dia tak mampu bayar, dia nak tabir negara macam mana, tuan-tuan? Saya nak tanya ni, kalau hutang Harakah tu pun dia tak mampu nak bayar, macam mana PAS nak tabir negara? Kalau ekonomi yang basic, yang bukan ekonomi, kalau akaun yang basic itu dia tak mampu nak bayar, macam mana dia nak tabir negara? Saya nak tanya ni, mana orang bijak pandai dalam PAS ni? Tuan-tuan, ni nak cerita. 1.4 juta dibayar oleh Hadi kepada Claire Brown. Claire Rucastle Brown untuk langsaikan hutang ataupun tuntutan daripada settlement. 1.4 juta, 600,000 tak mampu bayar, tuan-tuan. Mat Minah Saleh yang korang kata kafe tu pun dia bayar Harakah ni. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Alah, orang Islam ni halal je lah. Mu nak bayar hutang ke mu nak Islam? Begitu dia memperkotak-katikkan orang Islam, tuan-tuan. Dan ada hadis mengatakan, kalau kita tak bayar hutang ni, roh kita di antara langit dengan bumi selagi hutang itu tidak dijelaskan. Tak, nak cerita bab ni orang PAS lebih tahulah. Orang PAS lebih tahu tentang benda ni, tuan-tuan. Ni, bercakap soal ni, nak jadi pegang negara, nak memerintah, kita akan jadi pemerintah yang lebih baik. Hutang yang simple macam tu pun tak boleh nak bayar. Bukan kita cerita juta-juta, 600,000. Tak, mana pergi duit yang diorang belanjakan jutaan ringgit sewaktu pilihan raya. 1.4 juta dia boleh bayar Claire Rucastle Brown, dia boleh bayar yang dituduh orang kafir tu, orang Islam dia tak mampu nak bayar, tuan-tuan. Orang Islam dia tak nak bayar, bukan tak mampu, tak nak. Tuan-tuan baca sendiri kenyataan tadi, kenyataan daripada bekas pencetak tu tadi, NAJ. Bila mana dia PAS diminta membayar hutang angkatan edaran tu, dia kata apa? Dah bankrupt, tak bayar. Kan PAS kata tadi, tuan-tuan dengar kan saya baca. Dia kata apa? Kita baca.
Hussein berkata PAS dan Harakah enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Daerah atas alasan syarikat itu telah gulung tikar. Syarikat itu telah gulung tikar. Sebaliknya, apa alasan pemimpin PAS? Dia kata, ni, bahagian-bahagian ni kita dah hantar dah surat Harakah ni, tapi tak ada yang bayar kita lagi. Ada yang tak bayar bertahun-tahun dah. That is not their problem. Kamu tak boleh kutip duit ke apa ke, itu bukan masalahnya. Hutang kamu 600,000 je. Kutiplah Milo tu bayar. Kan? Itu yang 600,000 NAJ tu, yang edaran sebelum tu jutaan ringgit tak dibayar. Tuan-tuan, ini yang korang percaya boleh perintah negeri. Patutlah Kelantan tu jadi macam tu. Patutlah Kedah tu jadi macam tu. Patutlah Terengganu jadi macam tu despite ada royalty. Saya ada satu berita kawan saya daripada Langkawi hantar tadi. Saya nak share pada tuan-tuan ni. Ni cerita pasal pemerintahan juga ni. Okey. Saya suruh dia ambil gambar. Projek pembangunan Langkasuka Village bermula 2022 dan dijangka siap Ogos 2023. Ini dah Oktober. Ogos 2023 dikatakan akan siap. Ogos 2023. Widat Business Group melalui anak syarikatnya Langkasuka Sdn Bhd menganjurkan Majlis Pejah Tanah 23 Oktober 2022 untuk memulakan kerja pembangunan fasa 1. Majlis Pejah Tanah dirasmikan oleh Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi menandakan permulaan pakej pembangunan bernilai 40 juta yang disasarkan siap pada 3 Ogos 2023. Setakat yang kawan saya periksa, dia kata belum ada lagi. Tapi saya kata, saya tak puas hati, saya minta dia ambil gambar. Nanti dia akan ambil gambar, kita akan share benda ni, tuan-tuan. Kita akan share, insyaAllah. Jadi, benda basic macam tu pun dia tak ada nak settle, tuan-tuan. Macam ni nak perintah negara kan? Macam ni nak perintah negara? Thank you Diana Anwar. Selalu bagi saya RM1.90. Macam ni dia nak perintah negara? Tak. Sebaiklah PAS tak memerintah sekarang ni, tuan-tuan. Kalau tidak, Jahannam negara kita. Janam. Salah lagu. Okey geng, Alhamdulillah geng, kita dah bersama dengan Iswadi Moni dan aku mengharapkan hampa semua faham dan itulah wajah-wajah muka-muka parti PAS. Kan? Pada aku, dia punya hipokrit, kita nak kata ni macam-macam nak apa kita boleh kata dekat puak-puak PAS ni. Tapi kita pun agak berlapik lah. Kita tak gelarkan mereka ni support longkang, daripada tarik, kotok ke apa. Kita tak gelarkan. Tapi walaupun mereka gelarkan kita macam-macam ni, teman-teman daripada presiden dia gelarkan kita macam-macam, dia lagi teruk. Kena balik kat batang hidung dia. Sedangkan hampa fikir macam ni lah, lidah PAS yang duk menjilat PAS, yang duk mengangkat PAS, yang duduk menghadapi segalanya, kena saman lah apa semua ni, pun mereka tak bayar hutang. Malu kat orang dia. Ibarat ni pentaksub dia buat kerja, lepas tu pentaksub dia tak dibayar apa pun. Sebab tu sekarang ni dia kecewa. Sepatutnya hak yang ketua Harakah tu sepatutnya keluarkanlah kenyataan berita di dalam Harakah tu sendiri. Pasal apa tak keluarkan dekat Harakah, hampir keluarkan dekat Malaysia Kini, apa hal? Malu ke apa? Nampak sangat yang presiden dia pun malu kerana duit. Sebab sebelum ni dia duk membela PAS, tahu PAS abaikan dia. Dah 7 tahun hutang tak bayar. PAS tak bayar hutang kepada Harakah Daily. Malu ke orang. Yang Harakah Daily ni pun dia macam dia boleh bersuara bukan sebab apa. Sebab nampak baru ni Nik Amar tukar pakai Reto Velfire baru. Viral satu Malaysia. Kan? Macam pemimpin PAS. Bukan main lagi. Velfire. Budak yang hak pentaksub hak di bawah naik motor EF5 kan. Naik pula kapcai saja. Aduh. Gambar tu macam perbandingan antara Velfire dengan kapcai ni viral di dalam semua media-media sosial. Baru-baru ni depa punya kongres ke apa dekat IDCC Shah Alam. Hampa tahu dewan tu berapa besar tu, betapa mewahnya
Kan? Perbelanjaan yang dibelanjakan oleh PAS ni puluhan ribu untuk dewan saja. Sebab itulah tiba-tiba Harakah ni, tokeh Harakah ni bersuara. Ha, nampak? Dia pun geram. Hutang aku berjuta tapi hang tak bayar. Apa hal? Sanggup hang habiskan ni kereta-kereta presiden semua hak mesdih yang hebat-hebat apa semua ni, perbelanjaan dengan mewah lah apa semua. Hampa ada hutang dengan aku 7 tahun, hampa tak bayar. Jadi punca itulah yang Presiden Harakah ni bersuara. Cuba hampa tengoklah, orang yang menjilat dia, orang yang duk agung-agungkan parti PAS, agung-agungkan Hadi Awang, agung-agungkan pimpinan-pimpinan di dalam PAS pun dia tak bayar hutang. Kan? Dia tak bayar. Lepas tu cuba hampa tengoklah dan hampa bandingkan antara pemerintahan negeri-negeri yang diperintah oleh PAS. Nak bayar gaji penjawat awam pun tak mampu. Minta hutang dengan kerajaan pusat. Bukannya minta hutang, lepas tu kita ingat cukup lah kan. Dia minta hutang lagi, dia minta hutang lagi. Dah puluhan tahun berlaku di negeri yang diperintah oleh PAS. Bila dah hutang banyak dengan kerajaan pusat, sampai sekarang mereka tak bayar. Kan? Mereka tak bayar pun hutang-hutang tu. Dia hanya reti pinjam. Kan? Itu di bawah pemerintahan PAS. Cuba hampa bandingkan di bawah pemerintahan Pakatan Harapan di Pulau Pinang dan juga dekat Selangor. Hutang yela. Kan? Pulau Pinang tak ada hutang langsung. Kalau tak silap Selangor ada je. Kalau tak silap berapa ratus ribu je. Tengok negeri-negeri lain. Ratus juta. Malah kalau tak silap ada yang sampai berbilion hutang. Cuba tengok negeri-negeri PAS. Duk tambah. Hampa boleh pergi masuk web. Hampa boleh search hutang kerajaan negeri Kelantan. Hutang kerajaan negeri Terengganu. Hampa search. Hampa boleh cek. Dan hampa boleh nilai sendiri. Negeri yang diperintah oleh PAS ni apa yang berlaku. Pengurusan wang memang fail. Pengurusan wang untuk kerajaan-kerajaan negeri. Tak ada duit, pergi buat terbaik muka dengan dengan Perdana Menteri, minta hutang. Dan kalau kita nak cerita pasal hutang ni, hampa boleh tengoklah PAS perintah apa jadi. PAS ada di dalam kerajaan pusat apa jadi. Hutang negara daripada 900 bilion, PAS turun je, lepas PRU Anwar Ibrahim naik, dah ada 1.5 trilion. Gila tak gila? PAS ada di dalam kerajaan. Dalam Islam pun kita tahu, Islam memang sangat-sangat tekankan soal hutang. Sebelum mati kita kena selesaikan hutang-hutang kita. Tapi mereka tak. Mereka buat tak tahu, malah makin menambah lagi. Dan inilah, bila apa yang dah berlaku sekarang, Harakah Daily pun mereka tak bayar hutang. Orang kata, inilah ajaran Hadi Awang. Ajaran Islam bersistemkan Hadi Awang, bukan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan kita boleh tengok pimpinan-pimpinan ahli-ahli parlimen PAS, Dewan Undangan Negeri adun PAS, betapa mewah, betapa hebat, gaji puluhan ribu, kan, berpuluh-puluh ribu gaji. Takkan tak boleh cabut sikit untuk nak bagi dekat parti, cabut sikit untuk nak selesaikan hutang-hutang parti. 1.4 juta Hadi Awang bayar untuk Claire Brown Sarawak Report, senang je bagi cek terus senang je. Apa hal dengan Harakah Daily yang dah puluhan tahun duduk bersama dengan PAS? Takkan tak boleh settle? Boleh je pungut, minta buat tin Milo. Tak ada. Hampa boleh tengok di dalam ucapan Kongres mereka pun ni, tak ada pun sebut ahli-ahli parlimen, kita akan kutip orang penganut-penganut ni, kita kutip, kita buah duit dalam tim Milo dan kita akan bayar kepada Harakah Daily. Berlaku tak? Tak berlaku. Lepas tu ada juga hak yang duduk berucap, dia boleh kata alah dah bankrupt, tak payah bayar lah. Sampai tahap tu depa ni ajaran PAS ni dia tak tekankan soal hutang. Langsung puak-puak ni depa tak bagi teguran, nasihat, teguran, jangan fitnah, jangan adu domba, jangan mewujudkan perpecahan. Ada hutang sila bayar, semayang jaga, aurat jaga, ni kita punya hati kita pun jaga, mulut kita pun kita kena jaga. Tak ada langsung di dalam setiap ucapan-ucapan pimpinan-pimpinan parti PAS di dalam muktamar parti PAS. Jadi itulah, kalau hampa tanya aku, sangat-sangat memalukan apa yang dibuat, apa yang dibawa oleh parti PAS ni, sangat-sangat memalukan agama Islam. Malah puak ni lah yang akan menjatuhkan agama Islam. Mereka akan merosakkan agama Islam. Ni dari untuk 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun untuk yang akan datang, pilihan raya yang akan datang sampai pilihan raya yang ke-50, Allah takkan izinkan parti PAS menang.
Acik tengoklah, Allah takkan izinkan. Sebab salah satu yang kita tahu, dia menggunakan sumber haram, duit judi. Sampai hari ni, Muhyiddin Yassin tidak berani saman Anwar Ibrahim disebabkan Anwar Ibrahim keluarkan kenyataan ada parti politik, parti Melayu terima duit judi. Sebab tu waktu mereka memerintah, cabutan undi daripada 8 kali dinaikkan kepada 22 kali. Why? Pas kata dia nak hapuskan judi, tapi kenapa yang hak pusat dinaikkan kepada 22 kali? Jadi kita boleh tengok pilihan raya umum baru-baru ni dengan PRM baru ni taruh mana, dia tabak duit, tabak duit, tabak duit, tabak duit. Oh, memang hebat. Dia tabak duit kau-kaunya. Mana mai duit-duit tu semua? Jadi inilah sedikit perkongsian daripada aku. Jangan jadi puak-puak PAS, pimpinan PAS, jangan jadi hipokrit, jangan jadi munafik. Okay, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Untuk manfaat untuk Assalamualaikum.